Baik, bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'd. InsyaAllah pada pagi ini kita berada pada muka surat 55, hadis yang ke-10. Pandangan ketuhanan. Tajuknya ialah pandangan ketuhanan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, Allah tidak melihat atau tidak memandang, ila suwarikum, pada rupa kalian ataupun rupa-rupa paras kalian, wa amwalikum, dan Allah juga tidak memandang kepada harta-harta kalian, walakin, tetapi, yanzuru, dia iaitu Allah melihat atau memandang, ila qulubikum, pada hati kamu, wa a'malikum, dan amalan-amalan kamu." Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, riwayat daripada Imam Muslim rahimallahu taala. Hadis ni dah banyak kali kita dengar ya. Kita pun dah faham sangat dah. Ya, Allah ni dia tidak memandang sekadar kepada rupa paras kita dan harta-harta yang kita miliki. Kenapa? Kerana rupa paras kita yang cantik ni, yang handsome ni, betul ya? Allah yang cipta. Allah yang anugerahkan. Ya, maka Allah anugerahkan kita rupa paras yang begitu sekali cantik. Siapa bagi tahu? Allah sendiri bagi tahu, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dan begitu juga harta yang kita miliki hari ini. Ya, apakah harta yang kita ada pada hari ini? Masing-masing ada dah. Ya, dengan anaknya, dengan isterinya, dengan segalanya. Segalanya itu juga datang daripada Allah. Walakin, tetapi Allah sekarang ni, cuma saya nak sebut sedikit dari segi teks tersebut. Salah satu daripada yang digunakan kalimah di sini ialah perkataan yanzuru. Yanzuru ni, tolong catat sedikit, kalau dah tahu tak apalah. Ialah fi'il mudhari'. Satu kata kerja yang memberi makna sekarang dan akan datang. Apabila bergabung perkataan sekarang dan akan datang, maksudnya al-istimrar. Sentiasa. Maknanya Allah ni dia sentiasa. Apa yang Allah sentiasa lihat? Ila qulubikum, ia kepada hati-hati kamu. Mana hati kita ni sama ada dalam solat, di luar solat. Ya, ketika mana keadaan apa sekalipun Allah sedang memandang. Dan sentiasa memandang kepada hati kita. Sebab tu para alim ulama mengingatkan kepada kita bahawa hati ni jangan pernah satu saat pun lupa dari Allah. Kerana Allah sentiasa memandang dalam hati kita. Setelah itulah, ataupun dan juga wa a'malikum, Allah memandang kepada amalan-amalan kamu. Maknanya apa? Sebelum kita berdiri untuk qiyam, sebelum kita rukuk, sebelum kita sujud, sebelum kita ambil Quran dan kita baca, ketika itu Allah pandang dalam hati kita dulu. Lillahi ta'ala atau sebaliknya. Ya, amalan kita kerana Allah atau sebaliknya. Setelah kita qiyam, adakah hati kita dalam ingatan daripada Allah atau lupa daripada Allah? Allah sentiasa melihat. Baik, kita baca di sini apa kaitan dengan bahagia? Kita sekarang berbicara tentang 40 hadis tentang kebahagiaan. Baik, Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui nilai sebenar diri insan dan hakikatnya. Ini yang kita kena tahu. Setiap manusia ada nilai. Ada nilai pada diri dia. Ada nilai pada amalan dia. Maka apakah nilai di mana sebenarnya Allah meletakkan nilai itu? Di sinilah kita akan bersama-sama bahaskan. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jalla memandang hanya pada hati insan. Ya, Allah pandang hanya pada hati kita. Dan amal ketaatannya yang merupakan ungkapan hati insan. Muka surat 56. Yang mana ianya sebenarnya adalah memandang ke arah hakikat dan nilai insan. Maka di saat Allah Ta'ala memandang pada hati dan memandang pada amalan yang terbaik daripada hati yang ikhlas, di situlah hakikat diri dan nilai kita. Apa maksud? Nilai diri kita bukan pada rupa paras kita. Nilai diri kita bukan harta, benda yang banyak yang kita himpunkan. Kadang-kadang manusia rupanya taklah secantik kita. Betul ya? Boleh ke guna bahasa gitu? Orang ni taklah se-handsome kita. Tetapi dia memiliki hati yang tulus. Hati yang jujur. Hati yang hanya dalam hatinya hanyalah ada Allah. Dan dengan hati itulah dia mempersembahkan ibadah dia kepada Allah. Dia melaksanakan tuntutan perintah-perintah Allah. Maka dia ada nilai nak dibanding dengan diri kita yang mungkin kaya raya, handsome dan sebagainya.
Itulah nilai. Maka faham sangat-sangatlah kita di mana nilai diri kita yang sebenarnya. Sebab tu tak perlu kita berbangga sangat berlebih-lebihan. Bangga tu boleh. Tapi ada orang ni bangga berlebih-lebihan. Apa lagi? Over sangat bangganya sehingga menghina orang lain. Kerana rasa diri terlalu cantik, rasa diri terlalu handsome. Akhir sekali memandang orang ni dengan pandangan yang rendah. Rasa diri terlalu kaya, akhir sekali memandang orang dengan penghinaan. Padahal bukan di situ nilai sebenarnya. Pada pandangan Allah. Kalau pandangan manusia ni tak payah cerita lah. Kita pun tengok, ya Allah hebatnya dia, ya Allah cantiknya dia, ya Allah. Macam-macam lah kita kan. Tapi Allah, dia sedang memandang di antara kita. Siapakah yang paling bernilai? Baik, perenggan kedua. Insan ialah hamba. Ni banyak kali duk ulang. Siapa diri kita? Manusia. Siapa manusia? Dalam bahasa Arab banyak perkataan. Manusia ni kadang-kadang disebut An-Nas. Manusia kadang-kadang disebut Al-Insan. Ada satu surah Al-Insan. Ada satu surah An-Nas. Kadang-kadang dia juga disebut Al-Ins. Disebut Al-Ins. Terjemahnya manusia. Dan siapa manusia itu? Abdun. Hamba. Baik, insan ialah hamba yang bahagia dengan kehambaan kepada Allah melalui keimanan dan ketaatan, iaitu amal soleh. Jadi di sininya, di mana bahagianya kita sebagai seorang hamba? Bahagia di saat kita dalam bahasa baru sikit ya, merealisasikan. Apa lagi ya bahasa lain? Membuktikan, menzahirkan kehambaan kita kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Kita ulang lagi sekali ya. Siapa kita? Manusia. Siapa manusia? Hamba. Bila manusia ini akan menjadi manusia yang gembira, yang bahagia, di saat dia menzahirkan dan membuktikan kehambaan dia kepada Allah. Melalui apa? Nak zahirkan kehambaan itu melalui keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Itulah kebahagiaan. Okay, ya? Ni kita ni hari ni satu Zulhijjah. Nak menuju kepada apa? 10 Muharram. Untuk menyambut apa? Menyambut Aidil Adha. Apa makna menyambut Aidil Adha? Menyambut salah satunya ialah pengorbanan dalam kehidupan. Kehidupan siapa yang menjadi contoh yang kemuncak hebatnya pengorbanan? Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang Nabi Ibrahim korbankan? Anaknya. Demi keimanan kepada Allah. Ya, korbankan anak dia. Demi keimanan kepada Allah. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah. Dari sudut mana? Dengan apa? Dengan amal soleh. Inilah kunci segala-galanya. Ya, sebab tu tolong minta dengan Allah, ya Allah, setiap hari yang aku lalui, biarlah aku lalui dalam keimanan kepadamu, ya Allah. Dia setiap saat dan waktu yang aku lalui, ya Allah, biarlah aku lalui dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Dengan amal soleh, ya Allah. Kerana apa? Di situlah bukti kehambaan kita kepada Allah. Di situlah akan terbitnya kebahagiaan. Kita nampak zahirnya Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Siti Hajar, nampak zahirnya penuh dengan keperitan. Betul ya? Nak cerita juga lagi, tak payahlah ya. Tapi tak apalah, kita sentuh sedikit sebanyak. Ya, betapa mereka membuktikan betapa mereka hamba kepada Allah. Apa saja Allah kata akan dilaksanakan dengan penuh keimanan untuk melaksanakan amal soleh. Baik, seterusnya, ia tidak mudah. Ini persoalannya. Ya, cerita mudah, hurai mudah, cakap mudah, dengar pun mudah. Tetapi untuk melaksanakan ianya tidak mudah. Tetapi membawa kepada kemudahan abadi. Tetapi yang susah ni, itulah membawa kemudahan kepada kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sebab tu kadang-kadang waktunya Allah Ta'ala susahkan kita. Sebab apa? Sebab Allah nak senangkan kita. Kerana tak mungkin senang tanpa susah. Sebab tu orang tua kita cakap, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu peribahasa orang Melayu. Kalau peribahasa Allah, fa inna ma'al usri yusra. Bukan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tidak. Di dalam susah itu dah adalah kesenangan. Itu Allah bagi tahu dalam surah Al-Insyirah. Maka fahamlah kita di saat kita susah itu, rupanya Allah sedang senangkan kita. Bila? Di akhirat.
Berapa banyak kita akan, berapa lama kita akan senang di akhirat? Selama-lama. Lepas tu, okeylah, terimalah susah sedikit ya. Dalam waktu tempoh yang terlalu singkat. Baik. Kemudian, ia tidak mudah, tetapi inilah satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan insan. Diulang lagi sekali. Ia tidak mudah. Tetapi inilah satu-satunya jalan untuk kita mencapai kebahagiaan. Apakah jalan kita? Jalan menzahirkan kehambaan kepada Allah. Membuktikan kehambaan kepada Allah. Menyempurnakan kehambaan kepada Allah. Setakat ni, adakah kita sudah menjadi hamba yang sempurna kepada Allah? Bila nak jadi? Kalau kata belum, bila? Dah lewat dah ni. Dah 70 dah. Dah 60 dah. Dah 50 dah. Bila? Doalah pada Allah. Ya Allah, aku dah berusaha, Ya Allah, nak jadi hamba-Mu, Ya Allah. Tapi ada waktu aku jadi hamba-Mu, ada waktu aku jadi hamba syaitan, Ya Allah. Ada waktu aku jadi hamba-Mu, ada waktu aku jadi hamba nafsu, Ya Allah. Ada waktu aku jadi hamba-Mu, ada waktu aku jadi hamba dunia, Ya Allah. Ya, ada waktu aku jadi hamba-Mu, Ya Allah. Ada waktu aku jadi hamba manusia, Ya Allah. Kehendak manusia semua aku patuh. Kehendak-Mu kadang-kadang aku pilih-pilih. Betul ya? Kehendak isteri semua ikut. Betul. Isteri suruh beli tiket nak pergi konsert pun beli. Tak adalah, tak ada, bukan Tuan Haji, orang lain. Orang lain. Isteri suruh beli pakaian-pakaian yang mendedah aurat pun beli juga. Isteri tak tutup aurat pun tak kisah juga. Sekarang ini menjadi satu persoalan. Ya. Mana baik? Tak tutup aurat tapi solat? Tutup aurat tapi tak solat? Orang ni kalau tutup aurat, kalau solat mesti dia. Orang ni kalau dah solat, mesti dia tutup aurat. Jarang sangat orang ni kalau tutup aurat, tiba-tiba dia tak solat. Jarang. Tapi orang ni ada solat tapi dia tak tutup aurat. Kita pernah baca tak dalam hadis 40 akhir zaman, 40 hadis akhir zaman. Salah satu daripada 10 orang yang Allah tak terima solat dia, ialah orang yang solat kemudian keluar rumah tak tutup aurat. Allah tak terima solat dia. Solat tutup aurat, solat pakai telekung. Keluar rumah, pergi pasar, pergi pejabat, pergi sekolah, pergi ke mana-mana, mendedahkan aurat. Bukan dedah kepala ya, tolong faham ni. Kepala ni salah satu daripada aurat. Rambut tu. Ada orang dia ingat tutup rambut tu tutup aurat. Belum tentu. Kalau dia tutup kepala pun, dia pakai keluar ketat, dia pakai baju ketat, itu tak tutup aurat. Maka orang ini Allah tak terima solat dia. Okey, selesai. Tajuk apa pula? Tajuk untuk memberitahu bahawa, tapi tak apa. Bukan mudah. Maka kita doalah kepada kita doa kepada sesiapa pun yang tak tutup aurat, kita doakan supaya ya Allah Engkau berilah hidayah kepada mereka agar mereka menutup aurat. Yang tak solat, ya Allah Engkau berilah hidayah pada mereka agar mereka solat. Ya, apa lagi? Yang buat dosa, ya Allah Engkau berilah kekuatan pada diri mereka untuk mereka mampu menghindari daripada dosa. Supaya apa? Supaya kita semua masuk syurga. Kita selalu ulang. Jangan pernah mengharapkan orang lain masuk neraka sebab kita belum tentu syurga. Kita juga belum tentu syurga. Jangan seronok sangat duk cari silap orang. Silap kita lebih banyak daripada orang. Allah tak bongkar saja silap kita. Kalau Allah bongkar silap kita, tak tahu nak letak kat mana muka kita. Ya, maka kalau dengar cerita sikit-sikit, tutup teruslah. Tak payahlah share ke apa, ke viral. Ini best ni cerita ni. Viral je lah, jangan. Sampai pada kita aib orang, stop kat situ je. Jangan kita pula jadi agent untuk viralkan aib orang. Kerana akan satu masa nanti Allah buka aib kita, bukan satu dunia dan akhiratnya sekali. Dan di akhirat lagilah dahsyat. Dibuka aib kita depan siapa? Depan Nabi-Nabi, depan Rasul-Rasul, depan baginda Nabi Muhammad. Nak letak mana muka kita? Sebab tu kadang-kadang aib orang ni jangan besar-besarkan sangatlah. Okey, baik, insyaAllah ya. Itulah kebahagiaan. Hadis ini juga mempunyai faedah pelajaran yang sangat berharga, iaitu pada tumpuan kewujudan insan, yang mana itulah yang boleh membawa kepada kebahagiaan sebenar. Ya, menumpu kepada wujudnya diri kita. Seorang insan perlu mengutamakan tumpuan dan pemerhatian kepada hakikat dirinya, iaitu rohani, iaitu kerohanian. Baik, apa maksud yang kita faham tadi? Saya ulang lagi sekali. Allah, dia tidak pandang kepada rupa paras kita. Allah, dia tidak pandang kepada
harta benda kita, tapi Allah dia pandang pada hati kita. Hati itu di mana? Di dalam. Dalam ni apa sebenarnya? Roh. Sebab tu ada waktu kita sebut hati, ada waktu kita sebut roh. Dia begini, kan banyak kali kita ulang. Manusia ni ada jasad, ada roh. Jasad, roh. Ini unsur yang utama. Dua unsur utama. Jasad, roh. Baru digelar, disebut manusia. Bila mana ada roh, ada hati. Bila mana ada roh, ada akal. Bila mana ada roh, ada nafsu. Tapi hakikatnya, roh. Diri kita ni hakikatnya adalah roh. Maka yang Allah nak maksudkan kepada kita melalui lisan baginda Nabi, Allah ni sentiasa memandang kepada hatimu, iaitu memandang pada diri dalammu. Maka apakah fokus kita untuk bahagia? Diri dalam kita. Boleh ya, insyaAllah ya? Jangan sekadar fokus kepada diri zahir ni. Diri zahir dah cantik dah. Betul ya? Kenapa pula? Siapa kan tadi Allah dah bagi tahu, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Diri zahir ni dah cukup cantik. Hiaskan sikit lagi cantik. Pakai baju yang cantik lagi bertambah-tambah cantik. Yang persoalan sekarang ni zahirnya cantik, dalam tu cantik tak? Zahirnya nampak sempurna dengan pakaiannya, dengan segalanya, dalam tu ada tak? Perhiasan dalaman tu. Zahir bukan main lagi menghiaskan wajah kita, hiaskan baju kita dan sebagainya. Diri dalam tu macam mana? Hias tak? Cantikkan tak dia? Ini dia antara fokus yang kita kena tumpukan. Itu yang dikatakan seorang insan perlu mengutamakan tumpuan dan pemerhatian kepada hakikat dirinya, iaitu persoalan kerohanian dia. Hati dia, jiwa dia. Kerana dia akan bahagia dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Jasad ni cantik. Berapa ramai orang cantik dan kadang kaya raya, handsome dan sebagainya, tapi derita. Kerana persoalan derita bukan pada zahir wajah ni. Deritanya dari sini. Dari roh ni. Roh yang dalam keadaan derita. Kenapa roh itu derita? Kerana dia jauh daripada pencipta dia. Lalai daripada pencipta dia. Ini di antara salah satu yang kita kena faham. Ni banyak kali juga kita ulang benda sama ya. Tapi supaya kita letak dalam pemikiran kita, aku ni akan bahagia dengan diri dalam aku, bukan diri zahir. Bukan dengan jasad. Jasad cukup makan sekalipun, cukup tidur sekalipun, cukup segala-gala sekalipun, belum tentu bahagia. Alah, kita tengok orang kaya-kaya lah. Tengok dia. Macam tuan-tuan dan puan-puan pun kaya juga. Tapi setengah-setengah orang kaya. Minta maaf ya, bukan nak salahkan orang kaya. Orang kaya ni bagus. Ya, tapi setengah-setengah kaya tu, adakah kekayaan itu menjamin kebahagiaannya? Tidak juga. Adakah kehansamannya itu menjaminkan kebahagiaan? Tidak juga. Berapa ramai orang handsome bercerai juga. Berapa ramai wanita-wanita cantik bercerai juga. Dalam sebuah keluarga. Berapa ramai yang suami taklah handsome sangat? Ya ke? Isteri tak adalah tuan-tuan ni bahasa ya, minta maaf ya. Walau ustaz. Ya, suami taklah handsome sangat kan, nak banding dengan suami dia kan. Suami dia lagi handsome. Tapi bahagia. Sampai sekarang kahwin muda lagi, zaman dulu lagi. Sampai sekarang kekal. Cucu dah 80. Bukan 8 orang. Ya, berapa tu ada cucu ramai ustaz. Dah anak dia 15. Betul. Cuba tanya cucu. Ada orang dia cucu ratusan. Bahagia. Ni kahwin umur berapa? Muda-muda dulu. Ada orang kata kahwin muda tak bahagia. Ini bahagia. Kenapa? Kerana bahagia tu daripada dalam dia. Dia tak lihat pada zahir dia. Okeylah ya. Tu kita faham sangat dah. Dia juga perlu memberi lebih perhatian kepada pandangan dan perhatian Allah. Di antara perkara yang kita kena utamakan dalam hidup kita, bagaimana Allah memandang kita. Dan di mana Allah pandang kita? Di hati kita. Dan bagaimana kita perhiaskan hati kita untuk pandangan Allah. Kerana kebahagiaannya yang hakiki ialah tentang mendapat pandangan redha daripada Maha Pencipta, iaitu Allah. Kebahagiaan yang hakiki ialah tentang mendapat pandangan redha. Sekarang ni, di saat Allah pandang hati saya, hati tuan-tuan dan puan-puan, Allah redha tak kepada hati kita? Hati yang beriman, hati yang bertakwa, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang bergantung seluruhnya kepada Allah, itulah hati yang dalam redha Allah. Sekarang macam mana hati kita? Hati sentiasa rindu kepada Allah, sentiasa ingat kepada Allah, sentiasa ingin bertemu dengan Allah, sentiasa ingin merasakan bahawa tidak ada selain dalam hati kita kecuali Allah. Hati ini dalam pandangan redha Allah. Di saat Allah redha, itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Dan selama-lamanya. Okay. Di mana nak dapat redha Allah? Di dunia. Sebagaimana orang, di mana mereka dimurkai oleh Allah? Di dunia. Maka di saat mereka dimurkai oleh Allah di dunia,
akhirat pun dalam murka Allah. Di saat Allah redha dengan dia di dunia, akhirat pun Allah redha dengan dia. Maka bila untuk mendapat redha Allah? Sekarang. Daripada mana? Daripada hati yang sentiasa dengan Allah. Itulah bahagia. Allah. Sebab tu minta je lah. Dia ada dua. Pertama, jaga hati baik-baik. Tapi macam mana kita nak jaga hati kita? Kita sendiri pun kadang-kadang tak mampu nak jaga dia. Sebab dia berbolak-balik. Sekejap itu, sekejap ini, sekejap itu, sekejap ini. Maka minta dengan Allah. Ya Allah, tolong jaga hati aku, Ya Allah. Biar sentiasa denganmu, Ya Allah. Kalau aku beribadah, sentiasa ikhlas kepadamu, Ya Allah. Di saat aku solat, sentiasa khusyuk, Ya Allah. Tuan-tuan, kita sekarang ni apa yang kurang pada kita? Kurangnya ialah berbicara dengan Allah. Dalam bahasa biasa, munajat. Bangun malam, bagi tahulah apa yang kita nak bagi tahu pada Allah. Ya Allah, aku dah umur 60, Ya Allah. Ya Allah, aku dah umur 70, Ya Allah. Aku tak tahu berapa hari lagi dalam hari-hari yang aku lalui, Ya Allah. Mungkin besok, mungkin lusa, Engkau akan noktahkan hidup aku dengan sebuah kematian. Ya Allah, macam mana pada pandanganmu terhadap diriku, Ya Allah? Apa pandanganmu, Ya Allah? Kalau Engkau pandang diri aku masih lagi banyak maksiat, Engkau tolong buangkan segala maksiat itu, Engkau jadikan aku manusia yang taat, Ya Allah. Ya Allah, di saat Engkau memandang hati aku ni, Ya Allah, aku masih lagi sebagai manusia yang lalai, Ya Allah. Tolong buangkan kelalaian itu dan Kau gantikan dengan sentiasa ingat kepadamu, Ya Allah. Apa yang kita rasa, bagi tahu je lah pada Allah. Ya Allah, Engkau pandang aku, adakah sekarang ni aku tak tahu aku ahli syurga atau ahli neraka, Ya Allah. Kalau di saat Engkau memandang aku sekarang sebagai aku ahli neraka, Ya Allah, Kau tolonglah bebaskan aku daripada neraka dan senaraikan aku dalam ahli syurga. Bagi tahu semua tuan-tuan dan puan-puan pada Allah. Allah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam syurga semua, tuan-tuan. Ya Allah, kami pada pagi ini, Ya Allah, antara hamba-Mu yang banyak dosa, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, redailah kami, Ya Allah. Kami tahu bahawa kami banyak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada murka-Mu, Ya Allah. Redailah dengan kami, Ya Allah. Dan redailah dengan isteri dan anak-anak kami, Ya Allah. Redailah dengan zuriat kami, Ya Allah. Dan redailah kepada seluruh umat Nabi Muhammad, Ya Allah. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan di sini, ya. Moga-moga, saya nak sebut pada tuan-tuan begitulah. Tuan-tuan doa untuk, jangan doa untuk kita sahaja, doalah untuk sahabat-sahabat kita ni, tuan-tuan. Kita berjanji suatu hari nanti bahawa kita akan sama-sama bertemu dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan ibu dan bapa kita. Baik, saya teruskan di sini perenggan yang bawah tu. Ini kerana dialah, iaitu Allah, yang menciptakannya, dan dialah Allah yang akan membahagiakannya jika dia inginkan. Ya, siapa cipta kita? Allah. Dan dialah satu-satunya yang boleh membahagiakan kita. Okey, tolong ingat. Saya ulang banyak kali, jangan cari bahagia dengan seorang suami, jangan cari bahagia dengan seorang isteri. Jangan cari bahagia dengan anak. Jangan cari bahagia dengan harta. Jangan cari bahagia dengan segala apa yang kita sangka itu bahagia. Bahagia hanya dengan Allah. Dan di saat Allah Ta'ala bahagiakan kita, ketika itulah kita bahagia dengan pasangan kita. Ya, di saat Allah bahagiakan kita, kita bahagiakan anak isteri kita. Ya, di saat Allah bahagiakan kita, kita bahagiakan sesiapa sahaja. Ya, kerana setiap orang itu berhak bahagia sebenarnya. Ya, jangan kita suka melakukan perkara-perkara yang menderitakan manusia lain. Tetapi macam mana kita nak bahagiakan orang kalau kita juga tidak bahagia? Ya, macam mana kita nak bahagiakan anak isteri kita kalau kita tak bahagia? Tetapi kita salah faham. Kita rasa kita bagi harta benda yang banyak pada anak isteri kita, saat itulah dia bahagia. Tidak juga. Di saat kita menunaikan segala hajat dia, di situlah bahagia. Tidak. Dia bahagia di saat kita bawa mereka segala-galanya kepada Allah. Ya, kalau kita faham sungguh-sungguh, kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya sendiri faham macam mana nak bahagiakan isteri kita, bawa isteri kita sujud kepada Allah sebanyak mungkin. Macam mana nak bahagia anak-anak kita, kita bawa anak-anak kita baca Quran. Macam mana nak bahagiakan diri dan keluarga kita, bawa diri dan keluarga kita supaya sentiasa hati kita ingat Allah. Baik, seterusnya maka fokus. Fokus. Sama lah saya dengan tuan-tuan, kadang-kadang kita hilang fokus. Sepatutnya fokus kita hanya Allah.
Tapi kita hilang fokus dalam kehidupan kita dengan macam-macam cara. Ya. Maka fokus tumpuan haruslah diberi hanya kepada Allah. Diberikan hanya kepada Allah. Ya, hidup ni hanya untuk Allah. Mati kita untuk Allah. Tapi kita faham sebenarnya dalam solat pun kita dah ulang-ulang. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ya, dah ulang-ulang. Sebab tu kadang-kadang, ya Allah, aku banyak kali aku baca ayat ni, ya Allah. Tapi aku tak tahu, aku faham ke aku tak faham, aku rasa aku tak rasa. Tapi tolong kau bagi aku faham, ya Allah. Setiap kali aku lafazkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tolong bagi aku faham, ya Allah. Dan faham tu bagaimana nak faham? Rasa. Seulang banyak kali, ya. Tak akan mungkin faham sekadar akal yang kita ni. Sebab akal kita satu hari nanti terbatas. Ada waktu akal kita ni pun kalau kita fikir betul-betul, kita sendiri pun tak faham kita sendiri. Betul ya? Kita ni, kalau kita fikir, aku ni apa aku nak sebenarnya, ya? Nak masuk syurga, tapi buat sebaliknya. Ya? Nak dekat dengan Allah, tapi buat sebaliknya. Nak dekat dengan Allah, sepatutnya buatlah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita ni buat sesuatu yang makin jauh kita pada Allah. Kita nak masuk syurga, tapi kadang-kadang kita banyak buat perbuatan yang membawa kita ke neraka. Jadi kita ni faham ke tak faham? Tak cukup faham barangkali. Bukan langsung tak faham. Jadi ini di antara salah satunya yang kita kena fokus hanyalah kepada Allah. Malah dia berinteraksi kepada makhluk, dia tu manusia tadi, berinteraksi kepada makhluk dan alam ini seluruhnya pun sebagai sarana dan laluan interaksinya kepada Maha Pencipta seluruhnya. Jadi rupa-rupanya Allah Ta'ala cipta kita untuk hidup atas muka dunia. Allah bagi kita pasangan, Allah bagi kita keturunan, Allah bagi kita harta, Allah bagi kita kehidupan. Kehidupan pula macam-macam kehidupan. Berkeluarga, bermasyarakat, berekonomi, macam-macam kehidupan. Maka seluruh ini, dengan langitnya, dengan buminya, dengan alam semesta ini, dengan tumbuh-tumbuhannya, dengan segala binatang yang melatanya, dengan udara yang begitu sekali yang kita hirupnya, semua sekali adalah sarana-sarana yang akan membawa kita untuk berinteraksi dengan Tuhan yang Maha Pencipta. Sebab tu kalau boleh minta dengan Allah, ya Allah, di saat aku lihat langit, ya Allah, datangkan dalam hati aku kebesaran kepada keagungan-Mu, ya Allah. Di saat aku minum air, ya Allah, hilang dahaga di tengkuk kita. Hilang dahaga, ya Allah. Bawalah hati aku ingat dan bersyukur kepadamu, ya Allah. Ni dipanggil apa ni? Musyahadah. Seluruh hati ni menyaksikan Allah. Mintalah tuan-tuan sekalian. Saya pun tak tahu sini nak bagi tahu macam mana, ya. Pengalaman kita ni, duduk dengan guru, duduk dengan syekh, duduk dengan masyayikh, duduk dengan para habaib, duduk itu. Akhir sekali kadang-kadang kita kata, ya Allah, aku ni tak tahu nak buat apa dah. Macam kita ni kan, mengaji tiap-tiap pagi, ya Allah, mengaji. Satu jam setengah. Tiap-tiap pagi. Kadang-kadang kita terfikir balik, aku ni, ya Allah, aku nak buat apa lagi? Inilah antara usaha-usaha aku yang aku buat, ya Allah. Yang aku rasa boleh membawa hati aku kepadamu, ya Allah. Tapi masih lalai juga. Solat, lalai lagi. Baca Quran, malas lagi. Bangun malam. Apa? Macam-macam tak tahu nak cakap apa dah. Sebab saya sama. Saya lagi teruk lah. Kalau saya ni lagi teruk. Duduk dekat depan. Duduk mengajar, bagi tahu kat orang. Tapi diri ni depan ni lalai. Tak tahu nak cakap apa dah. Akhir sekali, sebab itulah kadang-kadang mungkin minta dekat Allah, tolonglah aku, ya Allah. Kejutkan aku waktu malam, ya Allah. Aku nak bangun untuk aku mengadu kepadamu, ya Allah. Aku tak tahu nak buat apa, ya Allah. Ya. Dipanggil apa? Pasrah. Tak tahu nak buat apa dah. Mengaji tak habis-habis. Mengaji. Kenapa mengaji? Kerana nak faham. Tapi rupa-rupanya sebenarnya yang tak, dengan mengaji ni pun, kalau Allah tak bagi kita faham, tak faham juga. Last sekali bangun malam walaupun 1 rakaat, bangun malam walaupun 1 jam, walaupun bangunlah malam walaupun 10 minit, mengadulah pada Allah, tolonglah aku, ya Allah. Aku dah tak mampu nak buat apa-apa, ya Allah. Dan di saat itulah Allah Ta'ala akan memimpin kita, membantu kita. Ya pastinya hati kita Allah pandang, sentiasa ingin berharap kepada Allah. Baik, ini kerana, perengah paling bawah, ini kerana insan juga bahagia dari dalaman. Bukan dari luaran. Dan dengan dalaman bukan dengan luaran. Dia ada dari dengan. Itu beza dia. Insan bahagia dari dalam. Bukan dari luar. Kita mencari sesuatu dari luar untuk membahagiakan dalam kita, tak? Ya, kita ke sana ke sini kan apa? Cari bahagia. Cari orang ni, cari orang tu kerana nak bahagia. Tidak rupanya, silap kita. Bahagia itu bukan dari luar. Bahagia itu sudah ada di dalam ini. Maka cuba belajar untuk membahagiakan dari dalam tu. Yang kedua, dia bukan dengan benda luar. Dia adalah dengan benda dalam. Apa yang benda yang dalam tu? Hati.
Kita rasa makan banyak, bahagialah ya. Alah bahagia hari ni, lama dah nak makan. Dapat makan. Bahagia, ya ke? Ke lepas makan tu sakit perut, tak bahagia juga. Pening, pada tak bahagia juga. Betul. Ni tolong ingat, ada dua perkataan. Bahagia dari dalam, bukan dari luar, dan dengan dalam, bukan dengan benda yang luar. Istana boleh jadi tempat derita tanpa kebahagiaan dalam jiwa, begitulah sebaliknya. Ya, sebuah istana, berapa ramai orang yang dulunya hidup dalam istana-istana yang indah, tapi derita. Kerana bahagia bukan dengan istana itu. Tapi berapa ramai orang yang duduk di pondok-pondok yang buruk, ya, duduk di gua-gua tapi mereka bahagia. Rabi'atul Adawiyah, ya, Rabi'atul Adawiyah berada di mana? Hanya mereka berada di duduk di dalam gua. Tapi dia punya bahagia. Kerana bahagia dia dengan hati dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita kena faham ni. Lepas pada ni kena faham dah ni ya. Lepas pada ni kalau anak-anak buat pada apa-apa pada kita, okey, maafkanlah dia sebab kita bukan bahagia dengan dia, kita bahagia dengan Allah. Hari ni kalau suami buat apa-apa kat kita, ni susah juga nak cakap ni. Saya cakap ni umum je sebab kadang-kadang ada orang dia jumpa saya, ada orang dia mesej saya, "Ustaz cakap saya, macam mana saya nak bahagia Ustaz kalau begini." Okey, itu punya apa? Itu yang khusus. Yang umumnya ginilah kita bercakap. Boleh ya? Sebab setiap orang ada umum, ada perjalanan yang khusus. Kadang-kadang kita berjalan di atas jalan yang sama tapi kehidupannya yang berbeza. Oleh demikian jangan minta semuanya sama. Okey. Sama juga kita suami, dia isteri. Boleh tak sama? Mana boleh sama? Spesies pun berbeza. Betul ke spesies? Maaf ya. Jenisnya berbeza. Memang sama, tapi berbeza. Kita sama-sama manusia, tapi dia manusia lelaki, kita manusia perempuan. Macam mana nak sama? Tak akan mungkin sama. Habis terimalah apa yang ada. Ya, di saat kita disakiti, terimalah kesakitan itu. Betul ya? Tak boleh? Kerana kalau dia tidak menyakiti kita, mungkin ada orang lain yang akan menyakiti kita. Betul ya? Kalau kita tidak kecewa dengan dia, mungkin kita kecewa dengan kerana hidup ni itulah dunia. Semua mak payah. Saya, tuan-tuan dan puan-puan, payah kita nak pasakkan dalam hati kita ni, aku kena ingat, aku ni berada di dunia. Bukan di syurga. Banyak kali kita ulang dalam ni kan. Kita bukan berada di syurga, tuan-tuan. Syurga adalah gembira selama-lama, tanpa ada derita. Syurga adalah senang selama-lamanya, tanpa adanya susah. Syurga sihat selama-lamanya, tanpa ada sakit. Apa lagi nak cakap? Tapi selama mana dunia itulah dunia. Saat waktu kita sehat, saat waktu kita akan sakit. Ni yang sehat-sehat ni, tunggu sakit. Bukan doa, itulah hakikat. Tapi yang sakit tu, insya-Allah dia akan sehat. Berapa ramai yang ada kat hospital sehat sampai hari ni, yang ada kat rumah mati dah selama-lamanya. Betul. Ada orang pergi melawat orang kat hospital. La haula wala quwwata illa billah. Berapa lama dah tuan? Sebulan untuk terlantar. Kuruh kering. Subhanallah, lepas pada tu, beberapa bulan selepas itu, yang kuruh kering ni sehat sampai sekarang. Yang pergi melawat tu dah lama meninggal. Kalau macam tu takut je nak pergi melawat. Betul. Allah. Ada orang kampung, orang rumah saya. Dia pergi kebumikan mak dia ke ayah dia, tak silap. Kebumikan siap semua sekali. Dia pun bawa balik tikar. Naik motor, bawa balik tikar itu. Sampai tengah jalan, accident, mati dia di situ. Baru je dia kebumikan mak ke ayah dia. Balik je, tak sampai rumah lagi. Mati. Itulah kehidupan. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang mati pasti hidup. Yang pertama boleh faham kan? Yang kedua tak boleh faham. Boleh. Iyalah. Sebab tu jangan takut untuk mati. Yang kita takutnya ialah di saat hubungan kita tidak dekat dengan Tuhan, kita mati tanpa redha Tuhan. Itu yang kita kena takut. Tapi kalau kita mati dengan redha Tuhan, itu cukup menggembirakan. Kerana yang mati pasti akan dihidupkan oleh Allah untuk berbahagia selama-lamanya. Okey, seterusnya. Kemudian yang tu dah. Muka surat 57. Maka hadis ini mengandungi pelajaran berharga, menunjukkan dua perkara. Pertama, nilai insan sebenarnya ialah pada roh dan unsur dalaman. Itu nilai sebenarnya.
Ya, sebab tu kalau di saat kita berinteraksi dengan orang, di saat kita nak memilih sesiapa pun atas kehidupan kita, ni macam puan-puan ni kan, puan-puan dah ada anak, sahabat saya pun ada anak, mesti kita akan pilih pasangan untuk mereka, ataupun mereka pilih sendiri tak ada masalah pun. Kita tengok okey, redha je lah kita kan. Tapi kita tanya dia, you pilih dari sudut mana? Jangan pilih sekadar luaran zahir, kerana itu belum menentu kebahagiaan. Nak tak yang ni? Tak nak lah. Kenapa? Itu bukan taste saya lah. Wah. Betul kan? Betul, itulah. Kenapa kita pilih hati dia? Hati dia jujur. Hati dia tulus. Hati dia apa? Segala-galanya. Boleh insya-Allah ya. Kerana nilai kita di sini. Baik, yang kedua, tumpuan kewujudan. Tumpuan wujud insan haruslah diberi perhatian kepada perhatian Allah. Kita kena tumpu kepada sesuatu yang ditumpukan oleh Allah. Kita kena buat pemerhatian terhadap apa yang Allah pemerhatian kepada diri kita. Apa dia? Hati. Maka di saat Allah sentiasa memandang hati kita, maka kita kena jaga hati kita. Itulah tumpuan sebenarnya. Yang kedua ialah amal ketaatan yang terbit daripada hati yang beriman. Yang mana tiada siapa yang dapat memandang kepada unsur dalaman tersebut melainkan Allah. Ya Allah. Sebab tu kadang-kadang ada waktunya, tak apalah orang nak kata apa kat kita pun, janji kita tu jujur dengan Tuhan. Tapi biasanya kalau kita jujur dengan Tuhan, Allah juga akan membuatkan orang lain pandang kita manusia yang jujur. Ya, walaupun mungkin ada akan manusia mengatakan apa-apa. Baik, maka sesiapa yang fokus kepada nilai hakikat dirinya, dia akan fokus kepada apa yang ada dalam hatinya. Kerana nilai diri itu pada hatinya. Dan apa yang menjadi terjemahan iman dalam hatinya, iaitu amal soleh. Baik, kita baca di sini, dia menghayati makna firman Allah. Baik, setiap kali kita baca ayat-ayat Quran, di saat-saat umur yang sebegini, boleh juga kita baca dulu banyak, kemudian akhir sekali kita ambil mana-mana ayat, kita cuba hayati ayat-ayat tersebut. Di antara ayat-ayat ni, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ya ayuha ni ialah kita menamakan munada, kata seru. An-nas, wahai sekalian manusia. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, khalaqnakum, telah mencipta kamu. Jadi Allah yang cipta kita. Min zakarin wa untha. Dan Allah cipta kita ni daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, iaitu Sayyidina Nabi Adam AS dan Hawa. Allah cipta. Wa ja'alnakum syu'uba, dan kami juga telah mencipta kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan ini, syu'uban, lahirnya zuriat yang berbagai bangsa. Wa qabail, dan bersuku puak, ataupun berkabilah-kabilah. Tujuan apa semua ini? Lita'arafu, supaya kamu berkenal-kenalan, ataupun kamu saling kenal, mengenali di antara satu sama lain, dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Inna, sesungguhnya. Baik, saya nak berhenti cerita dulu sekejap. Kita ni salah satu tujuan Allah cipta kita berbangsa-bangsa, berpuak-puak, apa dan sebagainya lah. Tujuan apa? Supaya kita saling kenal. Nak kenal dari sudut mana? Salah satu kita kena kenal ialah dia hamba Allah yang dicipta oleh Allah. Kita adalah hamba Allah yang dicipta oleh Allah. Bukan sekadar kenal nama, kenal rupa, kenal tempat tinggal, kenal lahir di mana, keluarganya siapa. Itu okeylah, itu normal, tak ada masalah. Tapi salah satunya kenal siapa dia? Hamba Allah. Dulu kenal isteri kan? Siapa isteri kita tu? Hamba Allah. Maka kita sebagai suami bertanggungjawab menjaga dia, mengekalkan dia sebagai hamba kepada Allah. Jangan keluarkan dia menjadi hamba yang tidak taat lagi kepada Allah. Sama juga kita berinteraksi dengan sesiapa pun hamba. Kalau kita sama-sama hamba, kita nak sombong sesama hamba. Nak berlagak sesama hamba. Nak memandang orang, dia hamba, kita hamba. Kita pandang dia hina. Habis kita? Padahal dua-dua hamba kan? Kalau dua-dua hamba, dua-dua lah hina. Kalau dua-dua hina, kita hina, dia hina. Kenapa kita yang hina menghina dia? Kita juga hina. Ni pelik, orang ni pelik. Dia hina orang ni, dia tak sedar siapa diri dia. Diri dia juga hina. Dia duk besarkan dosa orang, dia ingat dia tidak ada dosa. Oh ni ahli maksiat ni. Baik, dia ahli taat 100%. Mana ada manusia tak ada dosa? Kalau you pun ada dosa, orang ada dosa, diam-diam je lah. Betul ya? Kena berlagak macam sempurna, tanpa dosa. Kalau you ada silap, orang lain pun ada silap, you diam je lah. Tak boleh, Ustaz, mana boleh silap, berdiam dengan kesilapan. Okey, betul kan lah. Tapi dengan cara yang terbaik.
Tuan-tuan, kalau kita banyak dosa, kita banyak silap, kita nak pergi betulkan orang yang ada dosa, ada silap, macam mana kita nak cakap? Ha, kita juga silap, kita juga ada dosa, kita juga buat maksiat, kita juga hina, kemudian kita nak tegur orang yang depan kita tu, dia juga ada dosa, ada maksiat, dia hina, macam mana nak tegur agak-agak? Nak cakap apa? Kita, you bertaubatlah ya daripada dosa. You pun sama lah ya, taubat juga daripada dosa. Macam mana agak-agak tolong sikit nak cakap? Nak cakap macam mana? Dia kata you pun ada dosa juga kan? Sama-samalah kita bertaubat. Jadi sama-sama minta maaf tuan ya, minta maaf. Ya, saya nak bagi tahu, saya pun ada dosa juga. Cakap dulu lah. Habis. Tapi you sekarang you buat dosa. Saya pun ada dosa juga. Kita sama-sama bertaubat. Apa makna sama-sama bertaubat? Sama-sama menginsafi diri. Habis kalau dah sama-sama menginsafi diri, adakah kita rasa lebih mulia daripada dia? Tak. Habis yang duduk rasa mulia tu, dia tak kenal siapa hakikat diri dia. Manusia inilah yang tak akan bahagia. Nampak aja tu, bercakap bukan main lagi, salahkan orang ni, salahkan ini. Inilah manusia yang tak bahagia. Orang ni kalau dia bahagia, kenapa dia nak sibuk dengan orang? Betul ya? Duk lompat-lompat kat rumah buat live, bahagia. Itu pun dah menunjukkan dia sedang derita. Orang bahagia adalah bahagia. Bahagia adalah di sini, bukan di bibir. Bahagia tidak perlu diberitahu. Sama ada dia bagi tahu, dia tak bagi tahu, dia tetap bahagia. Tak perlu dia bagi tahu, I bahagialah pagi ni. Tak payah cakap lah. Dia buat live. Tuan-tuan, pagi ni saya nak buat live ya. Semua satu dunia tolong tahu, I bahagia tau. Subhanallah. Ni apa ni? Okey, baik. Seterusnya. Jadi, Allahumma salli ala sayyidina. Tak apa. Baik, kemudian kita teruskan. Inna sesungguhnya akramakum. Okey, tak apa. Okay. Tak apa. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أنزل عليها يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك الرحيمين. اللهم أنزل عليها يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك الرحيمين. اللهم أنزل عليها يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل عليها يا الله، اللهم أنزل عليها يا رحمن، اللهم أنزل عليها يا رحيم، اللهم أنزل عليها يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Baik, insya-Allah kita teruskan. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia dari kalangan kamu. Indallah di sisi Allah. Atqakum yang paling bertakwa. Ya, yang paling bertakwa. Inna sesungguhnya. Maknanya Allah nak sebut pada kita apa? Sungguh-sungguh. Bukan main-main ni, sungguh-sungguh. Siapa di kalangan kita ni yang paling mulia? Pada keturunannya, pada hartanya, pada jawatannya, pada segala tak. Akram. Akram ni yang paling mulia di kalangan kita ni. Ya. Indallah di sisi Allah. Bukan di sisi manusia tau. Di sisi Allah. Ya. Siapa dia? Atqakum yang paling bertakwa. Ya. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabirun. Tapi diterjemah di sini apa ni? Allah maha mengetahui dan maha mendalam pengetahuannya. Khabir ni salah satu bahasa yang menunjuk kepada pengalaman. Berilmu dan berpengalaman. Alim, berilmu. Khabir, berilmu dan berpengalaman.
Boleh ya? Maknanya apa? Allah ni apa? Sedetik jantung kita berdenyut, sekelip mata kita berkelip, sehembusan nafas yang kita hembus, yang kita tarik, selangkah perjalanan yang kita langkah, Allah tahu dah ke mana kita. Apa hakikat diri kita. Sebab tu kadang-kadang jangan pernah menipu Allah. Kerana Allah tahu segala-galanya. Sebab di luar sana ada manusia yang suka tipu Allah. Siapa dia? Orang munafik. Dalam ayat Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang munafik ni disuka tipu Allah. Macam mana cara dia tipu Allah? Wa iza qamu ila salah qamu kusala. Apabila dia mendirikan solat, dia mendirikan solat ada keadaan malas. Tapi kenapa dia solat? Dia nak tunjuk orang, kat orang dia tu solat. Ya. Tapi kalau betul-betul dia solat, dia akan jadi seorang insan yang sempurna pada kehambaannya. Kerana solat itu seluruhnya meletakkan diri di tahap yang paling rendah. Wajah ni yang paling rendah. Kalau betul-betul dia solat, dia akan jadi hamba yang sempurna. Tak mungkin dia solat, kemudian dia berjudi. Dia solat, kemudian dia dedah aurat. Dia solat, kemudian dia mengumpat. Maknanya solat dia belum sempurna. Tapi walau bagaimanapun, alhamdulillah, dia solat. Walau bagaimanapun. Okey, baik, insyaAllah ya. Dan Allah cukup pengalaman dengan kehidupan. Baik, muka surat 58 tu. Kepelbagaian dan variasi lain ialah untuk saling berkenalan antara sesama manusia. Dia berinteraksi dalam sebuah masyarakat yang saling menyempurnakan. Namun hakikat kemuliaan masing-masing kembali pada takwa kepada Allah. Kita kenal dia, kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan jiran, dengan segala-galanya. Itu adalah di antara salah satu secara umum kehidupan hidup sebagai seorang manusia. Namun hakikat kemuliaan masing-masing kembali pada takwa kepada Allah. Ya, yang terletak di dalam hati insan. Sesuai dengan mafhum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan takwa itu di hati. Nabi bila mana bercakap pasal takwa, Nabi kata apa? At-taqwa hahuna. Takwa tu kat sini. Bukan kat sini. Ni ustaz-ustaz ni duk cakap banyak ni. Sama-sama lah saya ni. Adakah dia paling bertakwa? Belum tentu. Adakah dia paling benar? Belum tentu. Adakah dia paling baik? Belum tentu. Duduk depan kan. Allah. Belum tentu. Habis siapa? Mungkin di kalangan kita ni yang paling bertakwa. Siapa? Yang paling ada dalam hati itu takwa pada Allah. Yang paling mulia. Sebab tu tolong pandang orang semuanya mulia. Yang hinanya kita. Tolong pandang orang semuanya baik. Yang buruknya kita. Ya? Semua orang kita pandang orang semuanya soleh. Yang tak solehnya kita. Orang lain semua solehah. Kita yang tak solehah. Orang paling semua hebat. Kita yang tak hebat. Orang paling semua alim. Kita yang jahil. Ya? Orang lain tak cakap pasal orang. Kita duduk sibuk baca orang. Jahil lah kita. Sepatutnya kita sibuk dengan diri kita. Diri kita ni pula sibuk dengan hati kita. Hati ni kita ni pula sibuk dengan keimanan kita kepada Allah. Bila mana keimanan kita sibuk dengan keimanan pada Allah, kita sibuk dengan amal soleh. Kalau dah sibuk dengan amal soleh, dengan Allah, kenapa? Tak lagi nak sibuk dengan orang. Kalau kita nak tahu, kita ni tak sibuk dengan Allah di saat kita sedang sibuk dengan orang. Ada orang ni dia mendakwa dia dekat dengan Allah. Tapi orang ni dia sibuk dengan ini, dia sibuk dengan orang ni. Habis bila dia sibuk dengan Allah? Sebenarnya. Sebab tu wali-wali Allah ni, dia tak suka keramaian ni. Dan dia tak suka cakap banyak. Dia tak suka cakap pasal orang. Itulah wali Allah. Ya. Dakwah lain, tuan. Dakwah lain. Ni duduk bercakap pasal orang. Buruk orang ni, salah orang ni. Tak. Dakwah. Dakwah, cakap benda baik. Ya. Apa makna dakwah? Mengajak orang kepada Allah. Macam mana nak ajak orang kepada Allah? Ajak kepada kebaikan. Maka bercakap kepada kebaikan. Jadi bila mana kita bercakap kepada kebaikan, tak ada masalah. Tapi yang bersoalan sekarang ni, bila mana kita sibuk dengan orang tu, dengan orang ni, terhadap keburukan orang, sehingga merasakan diri kita ni semuanya baik, orang semua buruk, diri kita semuanya alim, orang lain semua jahil, ketika itulah berarti masalah pada jiwa dan hati kita. Itulah insyaAllah, ya, boleh fahamlah insyaAllah. Baik, seterusnya, maka siapa yang fokus kepada pandangan Allah, kehidupannya akan terarah kepada arah yang jelas. Iaitu, apa sahaja yang berlaku, dihadapinya dengan kehambaan. Dan apa sahaja yang dilakukannya sebagai ketaatan. Bila mana kita dah fokus kepada Allah, seluruh hidup kita ni akan terarah. Apa sahaja yang berlaku kepada kita, hadapi sebagai seorang hamba.
Ya Allah, aku tahu aku hamba, ya Allah. Mungkin ini takdir kepada diriku, ya Allah. Dan kau tahu aku hamba yang lemah, ya Allah. Engkau tolong bantu aku lalui, ya Allah. Tolong bantu aku, ya Allah. Biar aku lalui dengan kebaikan, ya Allah. Aku lalui dengan kehambaan. Kemudian apa yang kita lakukan? Lakukanlah dalam apa saja ketaatan. Nak buat apa pastikan aku nak buat ni, aku nak cakap ni adalah kau dalam taat pada Allah. Dia macam sempadan, tuan-tuan. Dia hidup ni sempadan. Batas. Ya Allah, kau sentiasa letakkan aku dalam batas-batas ketaatan. Jangan keluarkan aku daripada batas-batas kemaksiatan. Okey, terakhirnya, teks yang terakhir. Bebanan sibuk dengan pandangan orang lain. Ni ya. Antara musibah besar bagi manusia itu sendiri ialah musibah. Kita rasa tak musibah, tapi ini musibah paling besar. Apabila sibuk memerhati perhatian orang kepada dirinya. Sedangkan nilai dirinya tidak pernah berkaitan dengan pandangan manusia. Ya kepadanya. Kita duduk sibuk nak dengar, nak itu kan, kalau buat macam ni kan orang akan cakap begini pula. Kalau buat begini kan orang buat begini, orang cakap begini pula. Betul ya? Macam anak nak kahwin kan. Anak nak kahwin. Macam mana? Nanti kalau buat kenduri kecil, orang kata kedekut pula. Padahal kenduri kecil itulah berkat. Berkat. Makin kecil dia punya mahar dia, hantaran dia, makin berkat. InsyaAllah anak tu kekal. Suami isteri dia kekal. Anak dia akan jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi makin besar sebab apa? Takut orang cakap. Kedekutnya tu. Biarlah orang nak cakap kedekut. Lepas tu kalau beli baju murah kan. Beli baju murahnya baju pengantin. Lepas tu ada orang bagi tahu kat saya kan. Ustaz, dulu saya tak belajar. Masa saya kahwin anak perempuan saya pertama tu Ustaz. Baju tu 80,000. Dia cakap kat saya pun tak tahu. Habis macam mana? Tapi bagus. Kurang-kurangnya Allah bagi dia sedar. Habis macam mana ke depan nanti Ustaz? Kita bagi tahu sikit-sikit. Yalah, kena tengok juga. Kena tengok juga. Bukan kata langsung tak pakai pandangan orang, bukan. Ya. Kena tengok juga. Duduk Shah Alam, tengok-tengoklah kan. Kecuali duduk di kampung. Itu tengoklah. Puan-puan kan duduk Shah Alam ni. Bandaraya. Buat kat dewan kecil je, panggil 1,000 orang. Mana boleh macam tu. Kita kan kenalan, kita kan ramai. Kena tengok juga. Puan-puan jangan. Ukuran tu bukan ukuran. Kalau macam tu Ustaz, tak payahlah. Kat surau je lah. Tak, bukan begitu maksud dia. Buat je lah. Tapi jangan ukur pada pandangan orang. Kerana bahagia itu bukan dari pandangan orang kepada kita. Okey ya? Kena list juga. Tak ada lah, tak perlu lah. Macam belanja kan. Berapa banyak belanja? Yalah. Kalau dah duit banyak, bagilah banyak. Nanti orang kata kedekut pula. Orang lagi. Okeylah, baiklah. Faham lah. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan faham. Cuma jangan terlalu sangat menumpu perhatian orang kepada diri kita kerana bahagia kita bukan pada pandangan orang. Berapa ramai orang memandang kita bahagia tapi kadang-kadang kita sedih, derita. Tapi berapa ramai orang kata nampak kita tak apa. Tak bahagia, tapi kita bahagia. Tidur lena, makan selera. Betul ya? Sebang banyak. Ada masalah, tapi orang nampak kita sedih. Okey, biarkanlah orang nak kata sedih. Okey, itu yang tu. Yang di-bold kata. Rehatkan diri daripada kesibukan pandangan makhluk. Rahah ni lapangkan hati kita. Bebaskan jiwa kita daripada kesibukan kita dalam berfikir pandangan-pandangan orang terhadap kita. Dengan fokus hanya pada pandangan Allah kepada kita, maka kita akan rehat dalam kehidupan. Tenang, lapang, rehat. Janji Allah tahu aku buat ni betul, dan janji Allah tahu ya Allah pandang aku dengan redha. Tapi jangan nafi 100% pandangan orang. Sebab tu dulu mak kita cakap, kalau tak malu pada Allah pun malu pada orang. Pula dah. Ni semua tak malu ni, Allah pun tak malu, orang pun tak malu. Tak boleh lah juga kan. Kena ambil kira juga. Tapi fokusnya adalah Allah. Gitu ya. Jangan buat tak nampak orang pula. Betul ya? Ni. Sebab tu dulu ada mak saya dia cakap, ada orang tua lah. Dia kata ni orang tua cakap, hidup ni kena tengok kiri dan kanan. Tengok sekeliling juga. Jangan buat tak tahu. Jangan. Okey ya?
Ni ada orang ni duduk, siapa kiri, siapa kanan dia, siapa depan, siapa belakang, lu ingat ya. Ya, ada mak, ada ayah, jangan buat tak peduli. Ha, ada apa? Ada orang tua, ada orang alim, jangan buat tak tahu. Itulah. Tapi walau bagaimanapun hati tu dengan Allah. Okeylah, wallahu alam. Habislah di situ. Baik, kemudian yang ke-11 kita teruskan. Orang bijak. Ni orang bijak ni. Ada rasa bijak tak sikit-sikit? Kau rasa banyak. Bijak juga aku ni. Ni nak tengok ni. Siapa yang bijak yang sebenarnya ni? Okey, baik. Daripada Sayyidina Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Kayyis. Dalam bahasa istilah Arab, istilah baginda Nabi, antara orang bijak ni digelar dalam bahasa Arabnya ialah Al-Kayyis. Orang yang bijak. Man adalah orang yang dana melawan nafsunya. Menundukkan nafsunya. Itu orang bijak. Wa amila, ciri yang kedua, dan beramal lima ba'dal maut, untuk selepas kematian. Beramal sebagai suatu persiapan selepas kematian. Ni orang bijak. Walaupun dia tak ada apa-apa, tak ada title apa-apa, tak ada kelulusan apa-apa, tapi dia ni adalah orang yang sentiasa melawan, menundukkan, mentarbiah, mengawal nafsu dia, dan dia buat persiapan sebaik mungkin untuk selepas kematian dia. Kita ni, ya Allah, kadang-kadang Allah bagi rahmat sebenarnya. Allah bagi rahmat. Kadang waktu Allah lupakan kita sekejap dengan benda-benda tu kan. Menyebabkan kita pun seronok sangat. Kalau Allah sentiasa ingatkan kita kepada kematian, rasa nak senyum pun malas. Tapi Allah ni maha penyayang. Tapi kita kalau boleh dengan umur yang ada ni kan, ya Allah, aku ni dah dekat nak mati ya Allah. Jadi apa nak buat ni? Istighfar lah, istighfar. Kemudian duduk sekejap, ya Allah, aku ni dah dekat nak mati. Apa nak buat ni? Ambil Quran lah, baca. Masa makan, makanlah. Masa tidur, tidurlah. Masa sembang, sembanglah. Tapi masa-masa yang lapang ni, segera diri kita ni. Berzikir, baca Quran, solat 2 rakaat, solat taubat. Biar ada macam tu. Kenapa? Kerana persiapan. Bila nak mati? Bila-bila. Tapi kalau ditanya pada diri kita sendiri, adakah kita benar-benar sudah bersiap sekarang ni? Kalau Allah matikan kita sekarang ni, betul tak kita siap? Confirm saya dengan tuan-tuan akan jawab, belum. Habis belum nak buat apa? Tapi Alhamdulillah, ni kita sedang buat persiapan ni. Moga-moga setiap saat daripada waktu yang kita melangkah tadi, daripada rumah kita, sampailah waktu yang sekarang ni, semuanya adalah pahala-pahala yang akan Allah beri kepada kita. Ya. Dan berjalan ke masjid, berjalan ke tempat majlis ilmu ni, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah angkat darjat kita, Allah tambah pahala kita. Ini salah satu persiapan kita. Ya, saya kadang-kadang, banyak kali saya ulang di sini. Ya, kalau boleh saya masa tua-tua nanti pun jadi macam tuan-tuan. Pergi duduk kat masjid, habiskan masa kat masjid, iktikaf, kemudian duduk dalam majlis ilmu. Okey? Macam ni lah. Saya cita-cita nak jadi Bilal. Nanti tua-tua nanti nak pergi duduk mana-mana biar orang tak kenal. Tempat orang tak kenal, saya nak jadi Bilal je kat situ. Ya? Amin. Nak pergi, nak bawa diri. Bawa diri. Jadi kalau duduk Shah Alam ni, pergi sana orang kenal, pergi sini orang kenal. Ada satu kali tu saya duduk makan. Baru je masa duduk makan, saya pun nampak orang saya pun tunduk, saya pun bercakap dengan orang depan tu. Dia pun berhenti, dia lalu ni, dia pun berhenti. Dia pun makan kat situ juga, dia dah pergi bayar. Dia lalu, dia berhenti. Dia kata, ustaz ni ya. Saya dah tunduk, saya tak nak dia kata. Saya tunduk. Dia kata, ustaz ni ya. Ya. Oh, saya dengar suara ustaz, saya kenal suara. Suara pun kenal. Sudah, payahlah nak buat apa-apa, tuan-tuan. Jadi, lepas pada ni, insya-Allah lah kalau Allah izinkan, dia nak pergi satu tempat yang orang tak kenal, nak duduk surau-surau lama. Surau-surau lama, nak jadi Bilal. Bilal azan aja tiap-tiap hari. Allah, ya. Kenapa Bilal? Bilal ni, suara kita akan didengar di langit oleh malaikat-malaikat. Yang kedua, salah seorang, kata ulama, salah seorang yang jasad dia tak hancur, ialah Bilal. Muazzin. Kita nak hafal Quran tak sempat dah. Kita nak pergi mati syahid, tak tahu bila nak pergi ke mana. Nak pergi Palestin, tak boleh.
Ya. Nak pergi berjuang di mana tak boleh. Nak hafal Quran tak mampu. Nak jadi alim, ulama, wali-wali Allah tak mampu juga. Habis apa yang mampu? Paling mudah Bilal, tuan. Dia minta jadi Bilal mana-mana. Tapi belajar dulu ya, belajar dulu. Belajar dulu mana-mana, pergi itu. Jangan berani ada orang ni jadi Bilal ni, berani jadi Bilal. Tak boleh. Ya sebab azan ni dia ada cara dia. Dia ada lagu dia. Subuh nak baca lagu mana, lagu yang mana, maghrib nak baca lagu yang mana. Ya, ada setengah orang kata subuh jangan lagu mendayu-dayu. Tidur kawan tu, dah nyenyak dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Leno dia, tuan-tuan. Kita pergi lagu tu. Sebab tu subuh dia lagu lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dia lagu macam tu. Biar terkejut sikit. Tak adalah tu nak bagi tahunya Bilal ni, tapi belajarlah tuan-tuan, belajar betul-betul. Ni bila-bila kita yang Masjid Negeri ni kan, ya Allah, sedap suara, sedap lagu dia, sedap. Dengar, ya Allah, dia bawa kita. Tapi mereka ni antara calon-calon yang Allah tidak akan hancurkan jasad dia dalam kubur. Yang itulah. Tapi habis kami ni macam mana pula ni? Di belah sini. Jadi tanya kami ni macam mana pula? Puan-puan paling mudah nak masuk syurga. Puan-puan paling mudah nak masuk syurga. Sentiasa minta redha dengan suami. Sebelum tidur minta redha. Tolong redakan saya. Kalau saya silap, saya pernah buat apa-apa, tolong maafkan saya, tolong redha dengan saya. Tapi saya tak ada suami dah, Ustaz. Kadang-kadang kan saya dah tak ada suami. Bapa sekalian, kalau tak ada suami, tolong banyakkan baca apa-apa, hadiahkan pada suami, moga-moga dia redha di akhirat nanti. Satu je. Kalau suami kata, tapi solat kena solat lah kan. Ni solat tak, kemudian tutup aurat pun tak, kemudian tak suruh suami redha. Tak boleh lah macam tu. Tapi macam puan-puan ni okey dah. Ya, kemudian minta satu je. Kita ni tuan-tuan, redha je lah. Ya, moga-moga kita duduk dengan isteri dalam syurga. Betul ya? Redha je lah. Kadang-kadang hati tu sakit juga kan. Wah, tuan-tuan. Allah. Saya ada satu ceramah, saya kata apa? Kita kena ingat. Orang lelaki pun ada perasaan. Betul ya? Suami tak ada perasaan ke? Ada. Habis suami tak pernah kecewa ke? Tak pernah sakit ke? Sakit. Sakitnya jauh di sini. Aduh. Sakit betul. Jadi biasa lah. Tapi sebagai seorang suami, dia kena tanggung dua kesakitan. Ya, kerana kita ketua keluarga. Sebagaimana Rasulullah menanggung seluruh kesakitan umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Rasulullah ni, dia tanggung. Kenapa bila mana ditanya, kenapa Rasulullah kalau sakit, 2-3 kali ganda sakitnya, demamnya? Ya. Kenapa Rasulullah ditimpa dengan segala-galanya? Sampai satu tahap sebulan tak berasap rumah Rasulullah, tak makan. Boleh bayang tak kekasih Allah sampai ke tahap itu? Masa duduk solat, bunyi kat perut dia. Sayyidina Umar tanya, wahai Rasulullah, kami bunyi macam-macam. Apa sebenarnya, bunyi apa? Kamu sakit ke apa? Tak. Habis bunyi apa? Bunyi ketulan batu yang berlaga. Sebab apa? Sebab lapar. Ya, maka ikat batu di perut. Ni Rasulullah. Kenapa? Rasulullah menanggung sebahagian keperitan, kesusahan. Yang ni kalau kita, Allahumma salli ala, kalau kita cerita lebih, kita tak boleh kan. Jadi kita suami ni kena tanggung. Kita tanggung. Ya. Kita kena banyak sabar. Kalau isteri kena sabar, kita kena 2 kali sabar. Isteri kena tenang, kita 2 kali kena tenang. Dan jangan kita khianat isteri. Tapi saya pelik, saya pernah jumpa setakat ni, bila mana saya cakap benda-benda ni banyak kali kan, ramai pula yang mengadu. Tapi di antara kesimpulan yang saya boleh buat kan, kesimpulan yang mengadu ni ialah, memang Allah ujilah. Ada suami yang baik, dia dapat isteri yang kurang sikit baik. Bila mana ada isteri yang baik, dia dapat suami yang kurang baik sikit. Jarang kita jumpa dua-dua baik.
Dua-dua baik tu maknanya dua-dua. Itulah. Mesti kalau suami ni baik. 2-3 hari lepas ada seorang suami datang jumpa saya, menangis dia. Menangis. Ya. Kenapa dia menangis? Kerana ustaz, saya sekarang ni saya tak buat apa-apa dah ustaz. Saya tak buat apa-apa. Semua hidup saya untuk isteri saya. Saya tak pergi minum dengan kawan-kawan saya. Kalau kerja saya tak buat OT dah, saya balik. Kenapa? Saya nak khidmat pada isteri saya. Saya nak memasak, saya nak basuh baju. Puan-puan boleh bayang ada suami ke tahap ini? Tapi isteri saya, ustaz, dia masih lagi ungkit perbuatan saya yang dulu-dulu. Tak, dia taklah banyak salah sangat. Saya tanya, buat salah apa? Tak ada lah, taklah salah apa. Cuma adalah sikit-sikit. Biasalah tuan-tuan. Biasalah kita manusia. Tapi ada pula isteri yang datang, isteri cukup baik. Tapi suami pula. Ramai. Tapi, yalah, itulah kehidupan kan. Sabarlah sekejap. Ada seorang tu, tipu, ustaz. Apa pandangan ustaz? Saya rasa nak bercerai lah. Saya kata jangan. Ustaz tak boleh tahu ustaz gini. Tak. Apa masalah akak sebenarnya? Bukan akak ustaz, makcik. Saya ingatkan akak. Kalau akak okey lagi lah bercerai, muda lagi kan? Ya ke? Makcik nak bercerai buat apa? Dah berapa lama duduk? Dah 40 tahun. Alah, sabarlah sekejap, 40 tahun boleh sabar. Sabarlah sekejap, mati dah tu kawan tu sikit lagi. Itu syekh saya cakap dulu. Sabarlah sekejap. Nak mati dah kawan tu pun. Alah, Rabbi. Tak payahlah. Habis macam mana? Tak payah. Ustaz sedap je lah kak. Ya dah tanya saya cakap dah sedap-sedap. Macam tu lah kehidupan, puan-puan. Sabarlah dengan apa yang ada. Cakaplah pada Allah, ya Allah, bagilah aku kesabaran sikit lagi, ya Allah. Aku harap engkau nilai kesabar aku itu dengan syurga, ya Allah. Sikit aja. Boleh insya-Allah ya. Baik, kemudian siapa di sini pula? Wal ajiz, orang yang lemah. Tapi kalau terjemah lawan kepada bodoh tadi, lawan kepada cerdik tadi, bodoh lah kan? Tapi Nabi ni tengok dia menggunakan bahasa yang baik. Maknanya antara orang yang bodoh atau dia lemah. Ajiz. Man atba'a nafsah. Ialah orang yang membiarkan dirinya mengikut hawa nafsu. Nak makan apa, nak beli apa, nak pergi ke mana, nak buat apa, dia ikut apa segala-galanya. Orang ni sebenarnya orang yang lemah dan orang yang tidak cerdik. Orang tak bijak. Kemudian, apa? Watamanna 'ala Allah. Kemudian dia bercita-cita, berangan-angan bahawa Allah akan bawa dia ke syurga. Dia tak solat, dia tak puasa, dia ikut nafsu dia, nak makan-makan aja, nak buat apa-apa, dia cakap aje lah dia nak buat, cakap apa, akhir sekali dia rasa Allah tu Maha Pengampun, mesti Allah ampun dah dosa dia. Kan? Dia pusing-pusing gitulah. Apa salah? Masa kita meninggal dunia, kita cetaklah Yasin banyak-banyak letak kat masjid. Biar orang baca. Kita dapat pahala. Dia ingat macam tu je. Macam mana? Gitu je lah. Orang ni orang yang kurang cerdik. Dia orang yang kurang cerdik. Allah, riwayat Imam Tirmizi. Kita baca sikit lagi ya, masa pun masih ada. Perjalanan insan menuju bahagia hakiki sebenarnya ialah pada mujahadah melawan hawa nafsu. Ini salah satunya. Ni kalau puan-puan nak keluarkan daripada apa yang kita belajar ni, keluar kemudian tulis kunci kebahagiaan. Yang ni apa pula ni? Kunci kebahagiaan ialah melawan hawa nafsu. Bukan membuang nafsu tahu. Mengawal, melawan, mendidik nafsu yang menguasai jiwanya. Nafsu yang sampai tahap menguasai dia sehingga dia tak mampu mengawalnya. Rasa nak mengumpat je. Rasa nak buat apa, buat aje. Ini bahaya. Maka orang ni tak bahagia. Orang ni tak akan bahagia. Cuba tengok, tunggu masa lah orang ni. Sebenarnya, bila mana dia duduk tengah ikut nafsu tu pun, dia sudah derita. Kerana bahagia adalah hamba kepada Allah. Derita adalah hamba kepada selain Allah. Termasuk hamba nafsu. Baik, jiwa insan berada dalam pertembungan antara keinginan rohani yang tinggi dengan keinginan nafsu yang rendah.
keinginan kerohanian kita yang tinggi untuk membawa diri kita kepada kemuliaan, ketinggian dengan Allah, iaitu bertembung dengan keinginan nafsu yang mengikut jejak langkah syaitan yang makin rendah, makin rendah, makin hina, makin hina. Baik, muka surat 60. Rohani inginkan ketinggian, ya, iaitu hubungan dengan Allah dan hari akhirat. Sedangkan nafsu inginkan kepuasan syahwat jasmani yang segera lagi sementara. Itu fahamlah. Kita nak ikut hati atau kerohanian kita yang berinteraksi dengan Allah, ataupun nak ikut nafsu kita yang hanya memuaskan syahwat, keinginan jasmani yang berapa lama sangat? Sementara. Sebab tu kita makan yang sedap. Sedap tu berapa lama? 2 saat. Sedap tu ditekak je. Lepas masuk ke dalam, tak ada dah. Yang adanya apa? Kenyang. Jadi sedap. Lepas tu kadang-kadang makan je dah janji kenyang. Betul ya? Ingat saya dulu, ada orang dia keliru. Ada orang ni dia keliru. Apa dia keliru? Dia antara nak makan sedap ke nak makan untuk kenyang. Makan untuk sedap ke makan untuk kenyang. Sedap sementara, kenyang agak lama sikit lah. Ya 3 jam. Nak yang mana? Kita tanya pula soalan. Kenapa makan? Sebab lapar. Lapar lawan dia kenyang. Bukan lapar lawan dia sedap. Jadi makan sebab apa? Sebab lapar. Lapar kalau dah makan sebab nak kenyang. Sebab tu kalau tolong cari restoran kenyang. Bukan restoran sedap. Ada ke? Semua restoran boleh kenyang lah. Tapi semua restoran belum tentu sedap. Tapi bila mana tanya, tuan, restoran sedap kat mana? Mesti tanya macam tu. Sebenarnya itu satu kiasan sahaja, analogi satu kiasan. Orang nak sedap sementara, mana? Dunia. Tapi sengsara selamanya di akhirat. Itulah sebenarnya cerita dia. Allah. Ampunkanlah kami semua, ya Allah. Maafkanlah kami semua, ya Allah. Bimbinglah kami semua, ya Allah, kepada redha-Mu, ya Allah. Baik, ayat Quran kita baca lagi, ada masa lagi. Kalla. Ya, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Bahkan kamu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia. Dunia tu al-ajilah, yang cepat habis, yang segera. Dunia ni salah satu nama dunia, al-ajilah. Apa makna ajilah? Yang segera, yang cepat, yang akan hilang bila-bila masa. Wa tadharuna, dan kamu tidak menghiraukan bekalan untuk akhirat, al-akhirah yang kekal abadi kehidupannya. Akhirat ni salah satu nama akhirat ni ialah akhirat. Walaupun ada nama-nama lain. Kenapa akhirat disebut bahasa paling mudah Allah guna bahasa untuk kita. Akhir. Ada lagi selepas tu? Tak ada dah. Dia berakhir. Cuma bila mana ditanya, apa makna akhir? Akhir ni ialah apabila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Habis. Tapi selama mana ahli syurga tak ke syurga, ahli neraka tidak ke neraka, belum lagi. Dia ada pada mahsyar, dia ada hisab, dia ada titian sirat. Sebab tu hidup ni ialah menuju kepada akhir. Maka di situ baru tahu siapa bahagia sebenarnya dan siapa yang derita sebenarnya. Kita nampak, ya Allah, senyumnya, lompak-lompak dia terhunjuk-hunjuk atas pentas bahagianya, nampak. Tengok akhir siapa bahagia. Ya, seorang lagi pula, ya Allah, nampak kuruh kering tapi duk sujud dalam surau, duk sujud dalam masjid, duk menangis kepada Allah. Tengok siapa yang akhir bahagia. Ya. Kadang-kadang orang kata, ni majlis apa ni, majlis tak ada apa-apa ni, duk menangis, duk berselawat aja apa. Ada orang kata. Tengok, tunggu sekejap. Tengok siapa bahagia. Kerana bahagia itu di sini dengan iman kepada Allah, dengan melawan nafsu, dengan hubungan kita dengan Tuhan. Maka sesiapa yang hati dia sekarang ni begitu dekat, begitu rapat hubungan dia dengan Tuhan, itulah insan yang akan bahagia. Tapi kalau kita nampak happy, ketawa terbahak-bahak, macam Maharaja Lawak tu kan. Betul. You sebagai pelawak, you buat orang bahagia kan, nampak happy, tengok akhir nanti. You akan bertanggungjawab ke atas apa yang you buat. Ya? Betul.
Dia buat orang gembira-gembira, akhir sekali derita orang. Kenapa derita? Kerana hati ni kalau dah banyak ketawa, keras. Hati kalau banyak ketawa, lemah. Hati yang banyak menangis, kuat. Dia akan kuat. Cuba tengok nanti. Buat-buat. Sebab tu lepas menangis, kita rasa, oh lapang hati. Lepas ketawa, cuba tengok. Sebab tu berapa ramai manusia ketawa, dia sedang menunggu untuk menangis. Tetapi orang yang menangis, dia tunggu untuk ketawa. Betul ya? Sebab tu siapa yang, kan ada ayat Quran tu, siapa yang banyak ketawa akhirat dunia, dia akan banyak menangis akhirat. Siapa yang banyak menangis dunia, dia akan banyak ketawa akhirat. Okey, boleh tengok ni. Kita tengok dia. Allah, ada 5 minit lagi. 5 minit kita berhenti sini dulu. Berhenti sini dulu. Ataupun baca satu ayat lagi dah. Nanti kita terus kepada muka surat 61. Jiwa insan, jiwa manusia yang digambarkan dalam ayat ini ialah jiwa insan yang dikuasai nafsu dan cinta kepada syahwat. Ia keinginan nafsu. Baik, mana dalilnya? Zuyina linnas. Dulu, kalau kita terjemah biasa, dihiaskan. Dijadikan indah. Ada ustaz saya dulu, dia terjemah, tuan guru saya dulu, dia kata, dinampak cantikkan. Walaupun tak ada dalam kamus Dewan Bahasa Sadah ni. Dinampak cantik. Benda tu taklah cantik sangat. Sebab tu dihias. Sebab tu puan-puan, kalau nak berhias, sikit-sikit aja. Kekalkan kecantikan asal. Kerana memang asal kita dah cantik. Betul ya? Tak payahlah tampar tebal-tebal sangat. Itu dah apa tu? Dah nak dinampak cantik. Maka dia jadi lain. Okeylah. Jadi manusia ni, siapa kepada manusia dihiaskan atau dijadikan indah kepada manusia? Hubbus syahwat, kesukaan kepada benda-benda yang diingini syahwat. Ya, diingini nafsu. Ya, dihiaskan cantik, dinampak cantik. Ya, orang lelaki tengok orang perempuan nampak cantik, orang perempuan tengok lelaki nampak handsome. Tu ya. Tapi sebenarnya cantik dan handsome tu di mana sebenarnya? Di hati. Nak tahu hati dia, kahwin dengan dia. Baru tahu rupanya hati dia bukanlah cinta sangat kat kita. Dia cinta kepada dirinya sendiri. Betul ya? Okeylah. Kita ni di sini. Baik, iaitu apa yang kita suka ni, tapi ni fokus kepada orang lelaki dulu. Minan nisa, ya, keinginan kepada perempuan-perempuan. Nisa tu plural kan, kepada wanita-wanita. Wal banin, dan suka kepada anak pinak. Anak yang ramai, kalau boleh nak anak ramai. Ramai tu pula lelaki tu, tu baru rasa hebat. Suka. Wal qanatir, harta benda yang banyak. Al muqantarah wal qanatir muqantarah, harta benda yang banyak. Ya, bertimbun-timbun kalau boleh. Ya. Lepas tu kita tengok orang kan, jutawan nak jadi bilioner pula. Kalau dah bilioner, dia jadi apa lepas tu? Triliuner kamu. Minaz zahab. Kemudian nak emas. Sekarang kan orang duk beli emas banyak-banyak kan. Jangan salah faham ni tuan-tuan ya. Selalu orang akan tanya, salah ke? Tak salah, beli je lah. Cuma nak ceritanya, memang orang suka. Kita pun nak beli lagi kalau ada duit kan? Tak nak? Emas? Tak nak dah? Ni hanya wali-wali saja yang tak nak emas. Oh, subhanallah, hebatlah belah sini tuan-tuan. Kita ni ada duit, beli je lah, tak ada masalah pun. Dah ada duit. Oh, ni wali-wali. Orang perempuan ni, kalau sampai tahap dia dah tak nak emas, memang iman dia hebat. Betul ya? Amin. Amin. Wal fiddah. Apa makna fiddah? Perak. Wal khail. Kuda peliharaan. Yang bertanda lagi terlatih. Dulu kuda, sekarang kenderaan dah, kereta lah. Sekarang tak ada dah orang beli. Sekarang ni apa? Mustang. Lamborghini, tak ada dah. Dulu orang BM kan, BMW, kemudian yang bulat-bulat tu apa tu? Audi yang bulat-bulat. Yang lambang je bulat-bulat tu. Oh, dahsyat lah. Ustaz orang kampung. Audi dulu. Sekarang tak ada dah. Orang beli yang tu tak ada. Sekarang ni, apa ni? Ferrari. Tak pandang dah kalau beli yang kita sebut tadi, tak ada dah. Ada dah. Ferrari, Lamborghini, Mustang. Apa? Porsche pun tekan belakang dah sikit. Supercar kan, supercar. Ya, orang perempuan pun kita tengok, ya Allah, kayanya. Muda-muda lagi sekarang ni. Yang perempuan-perempuan yang kaya-kaya tu. Muda lagi. Naik.
Apa? Subhanallah. Yang paling laju tu kereta apa? 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 Tak tahu. Ducati motor. Yang paling laju, ada kereta paling laju tu. 400 kilometer per jam. Bugatti. Ah, ya. Dan nak cerita pada bahawa dulu kuda. Oh ya, kuda-kuda yang terlatih. Sekarang orang cerita. Apa tu? Ini dah ya Allah cerita. Benar tak? Benar tak kalam Allah? Benar. Ni, suka, seronok. Al-musawwamah. Wal-an'am wal-hars. Dan binatang ternak. Ya, binatang ternak. Ada ladang ternakan. Ya, wal-hars dan ladang. Apa dia? Hars tu kebun-kebun. Ya, sekarang ni, dulu kebun apa? Rambutan. Durian ada sikit-sikit. Sekarang ni tak ada dah. Durian sekarang ni. Durian, Musang King. Dan Blackthorn tu. Baru ni saya pergi ke Kuantan. Adalah anak saudara tu nak makan dia cari-cari, tengok-tengok. Kuantan lagi mahal pada Shah Alam. Ya. Shah Alam baru ni Musang King RM18 sekilo. Itu yang grade C lah. Yang tu okey lah tu. Makan yang tu lah. Kan kita nak balik akhirat. Okey lah tu. Janji namanya Musang King. Yang ketok-ketok tu kan. Bawa balik ke anak-anak Musang King. Makan je lah. Tu. Tapi pergi ke Kuantan, RM70. Tapi dia kata yang A punya. Tak apalah. C cukup lah. Tak ada lah orang kita punya. Saya tanya-tanya, durian biasa, RM30 sekilo. D24, RM30 sekilo. Saya kata, apalah, saya balik Shah Alam balik lah. Baik, saya beli Shah Alam, bawa balik ke sana. Lagi murah. Betul. Tak adalah tuan-tuan. Ni cerita apa pula ni? Nak cerita kebun durian. Orang suka. Ni nak kebun durian. Ni kat kampung rumah saya tu, semua dah tebang dah. Sawit tebang, getah tebang, tanam durian. Tu. Apa tu? Keinginan nafsu. Salah tak? Buat dengan cara yang betul tak salah. Tapi itulah hakikat. Zalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah mata'. Apa makna mata'? Kesenangan hidup di dunia. Ya. Tak ada masalah. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi tolong ingat. Wallah dan Allah di sisinya. Tapi kalau terjemah bahasa Melayu, pada sisi Allah. Kalau kita terjemah bahasa Al-Quran, Wallah dan Allah. Indahu, di sisi dia. Di sisi Allah. Husnul ma'ab. Sebaik-baik tempat kembali. Apa dia? Syurga. Dan syurga ni, apa yang dicerita dalam ayat tadi, syurga ni, semua ada. Ya. Kita nak apa dalam syurga? Pasangan-pasangan. Nak harta benda. Nak kebun. Ada orang tanya kebun, Musang King ada tak dalam syurga? Durian ada dalam syurga. Durian ada. Cuma bukan Musang King. Lebih baik daripada Musang King. Durian. Tahu ya? Kena baca juga ayat Quran. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziku minha min thamarah. Ya, berilah berita gembira kepada orang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembira? Anna lahum jannat, bagi mereka disediakan syurga-syurga, bukan satu, syurga-syurga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, di dalam syurga itu mengalir sungai-sungai. Bukan satu sungai, anhar. Nahrun satu sungai, anhar sungai-sungai. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak. Yang ni yang kita tak terfikir, ya, sungai arak. Menyelam sambil minum. Subhanallah. Ya? Tak. Jangan cakap begitu. Arak dalam syurga tak mabuk. Bahkan menyegarkan dan menyehatkan dan orang panggil menambahkan kebijaksanaan kita. Yang saya paling menarik dalam bila mana cerita pasal syurga ni, ya, saya rasa yang ni perempuan paling gembira. Dia ada hari Jumaat, ahli syurga akan keluar pergi ke pasar. Ahli syurga keluar pergi satu tempat pasar. Antara pasar-pasar ni, dia panggil sukul wajhi. Pasar jual wajah. Ada hadis baginda Nabi. Contoh kita pergi tengok, rasa cantik lah. Yang ada ni dah cantik dah. Itu cantik lah wajah tu. Tak, dia tukar. Macam kita ni kan tengok, handsome lah yang tu. Dia tukar. Tapi bila mana kita balik, keluarga kita kenal tak kita, dia masih kenal kita. Memang seronok lah. Yang ni saya rasa yang paling seronok.
Ya. Ya? Tak. Puan-puan jangan terfikir macam dunia. Jangan. Jangan. Tengok sama. Tak. Tak akan sama. Wallahualam. Dunia ni pun tak sama. Ha? Yang kembar tu pun tak sama. Syurga lagi dah tak sama. Okeylah, setakat tu dahulu ya. Wallahualam, kita akan sambung pada bila-bila, tak tahu bila. Saya pun tak tahu bila. Ha. Allah.